الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا مولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Alhamdulillah, antara nikmatnya ialah nikmat kemerdekaan. Merdeka yang kita sambut kali yang ke-65 yang kita sambut hari ini bukan sekadar untuk melaungkan merdeka saja. Bukan sekadar untuk berarak dengan pakaian berbagai-bagai warna, corak dan sebagainya. Tetapi sebagai satu nikmat dan kesyukuran yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertama membebaskan kita daripada penjajahan. Dan erti kemerdekaan itu bukan sekadar bebas daripada penjajah, tapi fikiran kita, amalan kita bebas daripada dijajah oleh syaitan. Kita kalau dalam hubung kait dengan Allah, kita merdeka daripada syaitan. Syaitan ini sentiasa mencari jalan untuk menghasut, memastikan setiap perjalanan manusia ini akan berakhir dengan kemaksiatan, akan berakhir dengan kecurangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah perjuangan dalam erti kata yang sebenar kemerdekaan perlu juga kita pastikan merdeka kita daripada syaitan yang sentiasa menghampiri manusia. Apatah lagi kalau manusia itu nak baik, ada je dia. Inilah sesuatu yang baik mesti ada gangguan yang cuba nak ganggu dan kacau. Macam orang tanam pokok juga. Bila tanam pokok lada, tanam pokok terung, oleh kerana pokok itu bermanfaat untuk kita makan, untuk kita jual, apa yang sentiasa menghampirinya? Ia berdampingan dengan pokok tadi. Sesuatu yang tak bermanfaat. Apa dia? Rupuk, lalang. Kerana apa? Kerana tahu terung dan lada ini akan bermanfaat kepada manusia, maka datanglah musuh-musuh untuk mengganggu pembiakan pergerakan tumbuhan yang ada pada pokok lada dan pokok terung. Begitulah kita sebagai hamba Allah, bila ada jalan nak buat baik, jalan nak mari sejik, jalan nak baca Quran, siapa yang akan mari ganggu, kacau? Ialah syaitan. Syaitan bisik, baca mesej dulu. Quran boleh baca lagi. Tak apa lah, lagi baca lah Quran, baca mesej dulu. Bacalah mesej, mesej. Akhirnya isyak, habis isyak. Daripada garik main mesej. Sebab apa? Sebab asal nak baca Quran, asal nak mari sejid, asal nak mari buat amal ibadat kepada Allah. Maka bisikan itu akhirnya mengalahkan kita daripada untuk melakukan ketaatan dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan merdeka kita dalam erti kata yang sebenar. Kita tidak ada gangguan daripada syaitan, tidak ada gangguan untuk melakukan perkara-perkara yang salah. Fikiran kita terbuka, berbaik sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Tuhan, terutama bila
diuji dengan sesuatu perkara, kita berburuk sangka dengan Allah. Kita diuji dengan sesuatu perkara, kita kata Tuhan tak sayang kita, Tuhan tak kasih pada kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyebut namanya sebagai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Quran 114 surah, satu surah saja yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya menyebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pula baca bismillah berapa kali tau dalam sembahyang fardu. Kita sembahyang 17 rakaat hak fardu, hak sunat lagi baca bismillah, makan lagi, minum lagi bismillah. Tak berkat lagi hidup. Rasa serabut lagi. Kalau rasa serabut juga mesti ada sesuatu pengajaran daripada Allah. Kita menyebut nama Allah bismillah hari-hari, bukan sekali, taruh kat 100 kali sehari-hari tau, ataupun lebih. Bismillah, tapi tak tenang, serabut, nak marah, tipu orang juga. Macam mana? Cuba perhati, kalau begitulah keadaan, mesti kita baca bismillah itu dalam perhayatan yang tak sebenar-benarnya kepada Allah, yang mana kita pun tak yakin. Sedangkan bila menyebut nama Allah, Allah yang ke depannya, bukan manusia ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan kita menyebut Allah di hadapan mengatasi manusia, pasti ada bantuan dan pertolongan daripada Allah. Kalau tidak ada, kena cek, adakah kita ucap itu dalam keadaan kita tak yakin, kita tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah pastinya tak mungkin janji untuk membantu kita. Jadi malam ni sambungan kita, orang yang ada kitab, muka surat 150, sambungan lagi berkaitan dengan amal ibadah yang khusus. Baru ni berkaitan dengan takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah. Takwa ni maknanya takutlah. Kadang-kadang takut, manusia lebih pada takut pada Allah lagi. Hormat pada manusia lebih hormat dia daripada hormat pada Allah lagi. Nak jumpa orang pakai baju gosok, pakai minyak wangi, pakai minyak rambut, pakai kasut kilat, nak jumpa Allah pakai lebih kurang saja. Pakai baju pun hak rock, baju hak rock contohnya. Apa maknanya? Seolahnya Tuhan ni tak apalah, lebih kurang, yang penting semayang. Itu tak betul. Kita menghadap Allah SWT, Allah suruh pun menghadap dengan baik. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Nabi Adam, bila kamu datang ke masjid, surau, pakailah pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih, pakaian yang tidak melambangkan sesuatu pahaman-pahaman yang buruk. Gambar orang main gitar lah, gambar orang tengah berjoget lah. Ini tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh cari, dapatkan, pastikan datang ke rumah Allah dengan pakaian, bukan pakaian baru, pakaian yang baik dari sudut pandangan adab. Kita nak mengadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni berkaitan dengan 3 perkara yang akan didapati oleh orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah yang disebutkan pertamanya akan mendapat, ini kat minggu lepas ni, limpahan taufik dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik ialah panduan untuk kita melaksanakan perintah Allah, jalan yang Allah bukakan kepada kita. Maksudnya bila Allah dah buka jalan untuk kebaikan, maka buat baiklah. Bila dah Allah bukakan jalan kita nak pergi umrah, buatlah cara nak pergi umrah. Jangan buat pergi umrah macam ke waktu duduk kapung je. Nak isap okok daun daripada pukul lepas isyak, lepas sembahyang isyak,
berhenti pukul 12. Duk getek ke okok daun. Dua hotel duk bicar, duk sembang. Macam duk kampung. Orang semayang pergi subuh, semayang awal pukul 3 turun dah, pukul 4 turun. Dia dengar azan baru turun. Dah apa bezanya? Setelah Allah melorongkan taufik kepada kita ke jalan yang diredainya, jalan yang akan mengangkat darjat kita lebih baik daripada apa yang kita buat sebelum itu. Kita berada di Mekah, kita berada di Madinah, tetapi sayangnya jalan yang dilalui itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kerana sama saja perjalanannya. Kita tidak ada perubahan, kita tidak ada rasa gerung gementar bila mengingatkan tentang pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak ada perubahan. Yang kedua, akan mendapat kebaikan daripada amalan itu. Kebaikan daripada amal, pulangan daripada apa yang kita buat pasti ada. Tuhan tak mungkin janji bila kita buat baik dapat balasan baik. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang buat baik boleh ke dia, buat jahat pun boleh ke dia. Jadi bila orang yang buat amal yang baik, Allah tidak akan terlepas daripada untuk membalasnya. Tapi kalau manusia, kadang-kadang dia tak nampak, kita pun rasa menyesal. Allah, tadi aku buat baik dah, buah aku tak nampak, aku nyapu, aku cuci jambang tadi, macam mana ni? Tapi bila kita mengharapkan pujian daripada manusia, itulah yang akan kita dapat. Iaitulah kita akan rasa tak tenang kerana kita hanya mengharap pujian dan balasan daripada manusia. Tapi kalau orang yang tahu redha Allah, orang tahu tentang pembalasan daripada Allah, walaupun orang tak nampak, dia tahu bahawasanya Allah akan menilai setiap detik saat perbuatan amal kita, kerana akan diperlihatkan nanti kita di hadapannya di hari akhirat. Kita tak bimbang orang nampak ke tak nampak ke. Orang nampak lah, orang tak nampak nak buat apa ni. Ni selagi orang tak nampak je duk geheng apa kali. Lagi orang tak nampak. Ini satu perkara yang tak dianjurkan oleh agama kita. Yang ketiga, orang yang buat amal pastinya penerimaan amal daripada apa yang dibuat, kerana Allah Maha menerima akan amalan seseorang hamba-Nya. Firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima korban dari orang yang bertakwa. Korban ialah ibadat korban yang dibuat bukan kerana nak makan daging korban baru ni, tapi kerana ketakwaan dan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita buat ibadah korban. Mudah-mudahan korban itu menjadi saksi atas amalan kita di dunia dahulu, di atas pengorbanan kita yang kita dituntut berkorban jiwa raga, tapi nak korban jiwa raga tak ada. Nak korban kepada untuk berjihad di jalan Allah tidak ada. Tetapi untuk itu kita ganti dengan korban harta benda yang kita keluarkan, iaitulah menyembelih binatang korban dengan harga yang telah ditentukan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga-tiga perkara ini, ni bawah dia tu, yang sering dimohong oleh para ahli ibadat dengan doanya. Inilah tiga perkara yang sentiasa diminta, didoakan oleh orang-orang ahli ibadat. Ahli ibadat ni ahli yang sentiasa sibuk dalam buat amal ibadat. Ada juga orang yang sibuk dalam urusan bukannya ibadat, urusan seharian dia, sampai sejik satu waktu pun tak dia nak mari. Masjid satu waktu pun tak dia nak mari. Inilah satu kerugian yang amat besar dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah. Kerana kadang-kadang tidak mari itu kerana dia rasa sedap di rumah dia. Rumah dia macam wayar gambar, TV dah besar dah. TV besar, skrin besar. Rumah yang selesa. Makanan yang sedap-sedap, ada tukang masak, order je. Wak mi rebus je, wak mi goreng je.
Nak pergi sejid pun sayang sebab sedap duduk rumah. Masa-masa kini tengok berita. Tengok berita. Berita ni bukan dah boleh tengok. Ni siaran TV, ada berapa bukan satu siaran saja nak tengok berita. Tahu? Astro awal ni lah apalah. TV1 ada berita, TV3 ada berita, pukul 12 ada berita. Tahu? Ni pula handphone pula. Kita tidak akan ketinggalan. Walaupun kita tak tengok berita pukul 8 pun. Kerana kita dikelilingi oleh zaman moden. Handphone kita tu sentiasa bergerak. Dan handphone kita itulah satu alat yang serba boleh zaman sekarang. Orang zaman dulu kalau nak jalan macam ni, kena bawa kamera lagi nak ambil gambar, kena bawa radio lagi. Tahu? Kena bawa jang lagi. Lain ni jang tak payah bawa. Di handphone boleh tengok jang. Kamera, tak payah bawa kamera, kedai kamera pun tak laku mana. Macam dulu. Sebab handphone ada kamera. Masya Allah. Kunci jam dulu kena beli jam purung. Jam bunyi tu orang tidur lagi. Kalau kerja pun tutup je, sambung tidur pula. Dia kena tok jam tu jauh daripada tuang dia. Kalau tok dekat tuang, tutup. Itu saya kata zaman moden kita insya-Allah tidak ketinggalan dalam maklumat yang ada. Kerana dikelilingi oleh alat-alat yang canggih untuk memberitahu kepada kita sesuatu berita. Tak boleh lah, tak tengok berita. Kan ada berita benda-benda kan? Tahu, insya-Allah ada. Bukannya rugi. Tahu. Para ulama mendoakan dalam doanya, Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik untuk taat kepadamu. Taufik ialah jalan, panduan untuk kita menghadapi jalan-jalan yang akan menuju kepada ketaatan kita kepada Allah. Jadi Tuhan dah buka dah kita ni. Mari sejid ni Tuhan dah buka dah jalan. Tapi dengan niat kita datang kerana Allah. Bukan datang nak jumpa kawan, bukan datang nak pergi ajak minum air, paisyak lagi, kan? Mari kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kerana nak menjunjung perintah Nabi untuk sentiasa melakukan solat berjemaah. Para sahabat Nabi, solat berjemaah ni mereka tidak ketinggalan duduk di belakang Nabi dan bertakbir waktu ihram bersama. Lepas pada Nabi takbir, dia sentiasa tak ada lah tambah-tambah rakaat, kecuali ada sangatlah hal yang mustahab. Kita kadang nak sembahyang jemaah tu bagus dah, tunggu orang qomat baru masuk. Kalau hari Jumaat tunggu habis khutbah baru masuk. Para sahabat Nabi lepas pada Nabi bertakbir waktu ihram, takbir bersama dengan Rasulullah penuh belakang. Tak ada lah orang mari berlari kejar lah apa benda lah. Dan kalau yang ada yang terlewat datang, Nabi pergi dekat dia, Nabi kata apa? Azzamallahu ajrakum. Nabi tak marah. Nabi kata, warnamu ni sibuk sangat ke? Tak boleh nak mari awal saja. Tak. Nabi kata apa? Azzamallahu ajrakum. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kamu ganjaran yang besar pahalanya. Jadi sahabat pun faham. Oh, aku malu. Tadi lewat tadi. Lewatnya kerana sibuk nak cara kambing contohnya tau. Sibuk nak cara lembu. Sibuk nak ambil ayam. Malu aku. Kalau tempat lain aku boleh mari awal. Kalau janji dengan orang besar-besar, pukul 10, pukul 8 mari dah. Orang yang nak buang air pun tahan ni. Tahan nak buang air kecil ni. Tahan. Kalau pergi kan takut orang besar mari kan. Warna tak ada kat kursi ni. Tahan siapa nak pecah apa. Siapa nak pecah perut apa. Tahan. Sebab apa? Sebab duduk dalam kerana menunggu orang-orang yang kenamaan. Tapi bila duduk dengan Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat amal ibadat, kita rasa lama doa lalu sangat. Allah lama. Kadang semayang 5 minit, 8 minit, 10 minit, tak lebih 10 minit semayang. Bukan lama. Mari maghrib isyak. Maghrib dengan isyak, kalau kita mari dalam pukul 7, pukul 9 habis balik 2 jam je.
No. Itu pun rasa lama. Kita tengok TV daripada pukul 9, pukul 12. 3 jam. Tak ada masalah. Sebab apa tu? Sebab itu kita dihampiri oleh syaitan. Syaitan yang menghampiri. Benda-benda yang baik ni, saya kata dah tadi, syaitan akan menghampiri untuk menyesatkan kita, menghanyutkan kita, supaya kita akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beri kepada kami taufik untuk taat kepadamu dan sempurnakan segala kekurangan ibadat kami. Mudah-mudahan ya Tuhan, kalau ada kekurangan. Sebab itulah bila kita sembahyang berjemaah ni, tahu, apa beza dengan sembahyang bersorangan diri? Sembahyang seorang diri. Sebab sembahyang berjemaah dapat 27. Kalau salah sikit-sikit itu, adalah potong 2 markah. Tapi kalau sembahyang seorang boleh tengok cicak, ingat ke cicing hilang, ingat ke parking kereta kunci tak lagi, dah boleh berapa agak-agak? Daripada 1. Takut boleh kosong. Ataupun boleh setengah. Hak ni 27. Tu kena bijak kita ni. Jangan hanya bijak melabur untuk pelaburan keuntungan dunia saja. Pelaburan untuk akhirat kita kena bijak juga. Sebab hak ni kita pakai, pelaburan hak dunia ni habis gitu je. Bila kita mati boleh orang, boleh ahli waris, boleh anak beranak. Tapi pelaburan akhirat, kita mati, dia hidup amalan itu. Sebab tu hebat je orang yang beriman kepada Allah ni. Dia mati, amalan dia hidup. Hak tu hebat. Orang kafir dia mati sungguh-ti. Tak ada benda kau boleh membantunya. Kita insya-Allah orang yang beriman ada 3 perkara yang bila kita mati, amalan kita terus hidup. Untuk membantu kita, untuk menenangkan kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Sedekah jariah yang selalu kita dengar. Kita mati, sedekah kita dulu. Kita sedekah sejadah, kita sedekah apa saja, kita sedekah apa yang memberi manfaat kepada orang ramai, orang Islam. Bila mati, jalan. Walaupun tuang dia mati. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Tahu? Ni zaman moden. Kadang-kadang ustaz, tok guru tu sudah meninggal. Tahu? Tuan guru hebat-hebat dulu telah meninggal. Tapi ayat-ayat orang buat TikTok ke benda? TikTok. Ucapan-ucapan ringkas. Amat berkesan. Tahu? Macam hidup je dia. Tahu? Tapi mati dah. Tapi itulah sumbangannya dalam ilmu yang disampaikan. Dia mati, amalannya tetap hidup. Itu orang yang beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, yang hidupnya ialah walaupun dia mati, selagi mana ada anaknya yang mendoakan kepadanya. Yang selalu kita baca doa, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Kalau ramai lah. Kalau seorang, kalau kita sembahyang seorang, kalau kita seorang berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seorang. Tapi kalau seorang apa baca ramai macam tadi pun tak apa. Cuma kadang-kadang orang salah bila dia berdoa untuk ramai, dia kena ada tata bahasa Arab supaya sebutan bahasa Arab dia betul. Walaupun makna dia sama je, tapi dia punya tata bahasanya salah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna. Kadang-kadang orang sebut rabbayana, rabbina. Itu salah dari sudut bahasa Arab. Kama rabbawna shighara. Sebut saghira, shighara. Itu yang tak apa, cuma kita kena tahulah. Kalau tak tahu was-was tanya orang. Ni salah daripada dulu baca doa. Baca doa untuk kedua ibu bapa kita. Doa bagus, doa yang hebat. Kerana inilah seseorang yang mati, Allah buat comel dah kita ni. Kita kalau ada ayah dan ibu, masa dia hidup, kok powernya doa dia, kok powernya doa dia, kok hebatnya doa dia. Sebab itulah anak-anak yang ayah mak dia masih hidup, jangan lupa minta doa ayah mak dia. Setiap kali ada apa-apa yang kita nak, dihajati sesuatu perkara, mak ayah kita,
Sebab apa? Masa dia hidup, doa dia power, doa dia hebat. Tapi bila dia mati, doa dia tak power dah. Siapa yang power doanya? Doa seorang anak, waladin salihin yad'ulah. Jadi kalau mak ayah sudah meninggal, jangan kita lupa untuk mendoakan kepadanya. Kerana doa kita power ketika mana kita mendoakan untuk ayah ibu kita. Ini Tuhan buat. Bagi dua. Masa dia hidup, dia power. Masa kita hidup, dia mati, kitalah yang mendoakannya. Jangan lupa kalau dekat-dekat kubur, pergilah ziarah. Hari-hari jemaah cuti ke apa benda ke tak, jangan lupa pergi ziarah. Pergi ziarah, baca Fatihah, baca doa. Itu yang terbaik. Ni kubur mak ayah dekat dengan rumah. Mari tak mari hari raya je mari. Ziarah hanya hari raya je. Ziarah kubur ni sepatutnya bila masa yang ada, kalau ada masa je molek ziarah. Sebab apa? Yang pertama, kita nak mendoakan kepada ibu bapa yang sudah meninggal. Yang kedua, kerana mengingatkan kita kepada kematian. Tengok batu nisan baru ingat tau. Tengok kubur baru ingat. Kita pun akan duduk dalam tu lah. Itu rumah kita sebenarnya. Rumah atas dunia ni pelawak belaka ni. Hanya kita pakai sementara saja. Rumah kita hak sebenar-benarnya ialah rumah yang beratapkan tanah. Rumah yang berdindingkan tanah. Rumah yang berlantaikan tanah. Itu rumah kita. Hak yang paling hina. Sempit. Atas dunia kita nak besar rumah aja. Besar dapur lah, besar ruang tamu. Kubur itu tidak boleh dibesarkan. Tetapi dia boleh menjadi luas mata memandang sekiranya amalan yang kita bawa itu mencukupi untuk kita mendapat kesian belas daripada Allah. Kalau amalan dia ada, kubur dia nampak sempit tapi luas. Kalau amalan dia ada, kubur yang nampak gelap gelita. Kelak dalam tanah tu. Kelak lah. Sebab apa? Berapa kali tu timbus akhirnya tanah di atas. Kubur yang gelap itu namun menjadi cerah. Cerahnya dengan amalan seseorang yang meninggal itu kerana melakukan ibadah yang terbaik, melakukan kebajikan, melakukan amal-amal soleh, melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiga perkara di atas. Ketiga-tiga perkara di atas, bagaimana kau tadilah, limpahan taufik, kebaikan beramal, penerimaan amal. Ketiga-tiga perkara tersebut ialah Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa kepadanya akan dimuliakan dengan tiga perkara tersebut. Tadi, orang yang bertakwa, orang yang takut hanya kepada Allah akan dimuliakan dengan tiga perkara itu. Dimohon atau tidak, kemuliaan akan tetap dilimpahi oleh Allah. Kita mohon ataupun tidak, kemuliaan tak. Kita tak sebut, ya Allah muliakan aku. Tapi dengan amalan kita, Allah akan muliakan kita. Tak. Kalau kita tak sebut kemuliaan, maksud dia kemuliaan kita tak minta dengan Allah, ya Allah. Kalau kita minta, ya Allah muliakanlah aku, ya Allah, di atas segala apa yang aku lakukan. Okey. Kita minta secara terang-terang. Kalau kita tak minta kemuliaan, dengan amalan kita Allah akan muliakan kita. Dan Allah akan angkatkan darjat kita. Allah akan angkatkan darjat kita dengan amalan kita. Sebab kadang-kadang itulah manusia ni kadang-kadang dia tak terkenal atas dunia. Tak terkenal atas dunia. Tetapi yang hebatnya bila terkenal di langit. Yang namanya disebut-sebut oleh para malaikat. Nama-namanya disebut dalam Al-Quran pun dah nak suka dah sahabat Nabi. Pada sahabat Nabi kali tambahlah nama-nama orang sebut atas dunia yang menyebabkan dia lalai kepada Allah, yang menyebabkan dia sombong. Tapi mereka berbangga bila nama mereka disebut oleh malaikat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mahir dalam bidang Quran. Bacaan Qurannya bagus, hukum tajwidnya bagus. Orang alim dalam bidang Al-Quran Karim. Bila turunnya surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu turun kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Nabi Muhammad, panggil Ubay bin Ka'ab. Nyatakan dan bacakan ayat ini di hadapan Ubay. Allah. Rasulullah panggil Ubay. Ubay datang sekejap. Ubay pun mari. Biasa Nabi panggil ini mesti ada sesuatu penting lah, sesuatu yang hebat. Ubay kata, ya Rasulullah, apa dia ya Rasulullah? Tak sabar ni. Nak sabar nak dengar apa yang berita ni. Rasulullah kata, wahai Ubay, aku didatangi oleh Jibril membawa surah Al-Bayyinah. Lalu Jibril memesan kepadaku pesanan daripada Allah untuk aku baca surah ini di hadapanmu. Jatuh lembek, rebuh, pensang Ubay bin Ka'ab. Kerana tak suka namanya disebut oleh Allah, namanya disebut oleh malaikat Jibril, dan namanya disebut oleh Rasulullah untuk disampaikan bacaan surah Al-Bayyinah. Pensang, rebuh. Kenapa? Nama ada dalam, nama disebut oleh Allah, bukan calon-calon orang. Nama disebut dalam Quran. Ada juga nama disebut dalam Quran tapi malaun, jahat. Fir'aun, nama dalam Quran. Sebab tu dalam Quran ni, kalau nama disebut, dia tak lari daripada dua kumpulan, dua jenis orang. Kalau dalam Quran ada nama dia disebut, bererti di situ menandakan dia ni sama ada orang yang terlampau baik ataupun orang yang terlampau jahat. Orang yang terlampau baik, nama-nama seperti para anbiya, Nabi-Nabi, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, semua Nabi lah. Ada nama Nabi-Nabi. Nama ada juga tapi penjahat, perampok, penyamun, yang melakukan kejahatan, mengaku Tuhan. Apa dia? Fir'aun. Nama Fir'aun banyak dalam Quran. Tapi bukan melambangkan seorang yang baik, tapi melambangkan seorang manusia yang telah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila Allah menyatakan Allah Tuhan yang sebenar-benar, dia pun kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu wahai Bani Israel, yang maha agung, yang lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Fir'aun memerintahkan kepada Haman. Haman ialah penasihat dia. Ibni li sarhal la'alli ablughul asbab la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya Tuhan, ya Haman, wahai Haman, Tuhan Nabi Musa kata duduk atas langit. Cuba kamu buat satu tembok yang tinggi. Aku nak intai Tuhan Nabi Musa ni duduk buat benda atas langit, buat nganyi, buat main-main. Akhirnya barulah mereka tahu apa-apa yang mereka persendakan itu, akhirnya mereka sedang menghadapi azab daripada Allah itu sebelum datangnya hari kiamat lagi. Orang-orang jahat ni sebelum datang hari kiamat dia kena dah ni. Termasuk yang duduk dalam lubang kubur. Lubang kubur ni tempat permulaan neraka. Merupakan lubang-lubang neraka dan permulaan bagi neraka. Sebelum dapat neraka hak sebenar, dihadapi dulu hak dalam lubang kubur. Inilah perjalanan hidup kita yang bukannya lama sangat duduk atas dunia ni. Tapi walaupun dah lama itulah orang berebut. Orang berebut. Selagi tak mati, lagi itulah sentiasa mengulang-ulang tentang keindahan hidup di dunia ini. Dan tidak ada orang pun walaupun sakit macam mana dia nak mati. Tak ada. Ada orang yang sakit lama 10 tahun, kita pergi kat dia, jangan pergi lah. Tapi memang dia, kalau pergi takut kena marah kan. Tapi kalau kita takdir, tanya. Berani kalau berani. Haji nak mati tak? Haruh tangan tu, hak yang kena angin lama tu, jetak atas muka kita. Tanya benda hak mati. Tak ada orang nak mati. Dia apa dia mati dah? Itulah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut tak ada orang nak mati. Walaupun dia tengah sakit macam mana, tak ada. Kerana mati ni menakutkan. Tengoklah cerita bila orang mati macam mana. Tapi bila duduk atas dunia tak ingat mati. Apa? Inilah Tuhan nak uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tuhan dah kata dah, aku jadikan kehidupan kamu atas dunia ini, kesenangan kamu atas dunia ini, liyabluwakum, kerana nak menguji kamu.
siapa yang terlebih baik amalannya. Tahu? Siapa yang terlebih baik? Bukan siapa yang terlebih baik hartanya, Tuhan kata. Siapa yang terlebih baik harta, tidak. Siapa yang terlebih baik amalannya. Dalam memastikan perjalanan hidupnya itu melalui jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita berhenti setakat ni. Aku apa? Lagi. 10 8.25. Dah. Kita berhenti setakat ni lah. Insya-Allah panjang umur, kita sambung semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di minggu depan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang salah, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberi taufik oleh Allah untuk sentiasa melalui jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berusaha untuk menjauhkan diri daripada jalan-jalan yang akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ha?